Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Azhani, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Alhamdulillah sihat. Ya, biasa kita jumpa dalam ruangan live TikTok je. Hari ini kita dapat bersama dengan empunya badan, subhanallah. Inilah dia, Alhamdulillah. bonda kepada Muhammad Adam Wafi Al-Hafiz, Puan Nur Ya, Azhani. ya, Puan saya. dari mana tu? Live di mana tu, Puan? Saya dari Kajang. Oh, dari Kajang, dari rumah Hmm. lah. Di rumah. Ayahnya Wafi ada ke tu? Ayah Wafi tak ada. Malam ni dia bertugas lah Ustaz. Minta maaf banyak. Bertugas. Oh, Uh-uh. bertugas di mana tu? Dia TMB Bangi. TMB Bangi. Oh, Hmm. maksudnya malam-malam tugas juga Ya. Oh, jaga saya adik ipar saya pun TMB juga, dia jaga enjin. Dia Dia bagian jaga standby. pakai standby lah. Oh, lebih Dia kurang breakdown. lebih kurang adik ipar saya jugalah Nak ke mana-mana Yelah. pun asyik fikir nak kena balik tu je. Pasal kena standby je kan, on call je kerjanya. Ya betul Uncle. Alhamdulillah. Alright, okay. Puan Nur Azhani, Ya mungkin saya. ramai di kalangan ibu bapa yang bersama-sama pada malam ni nak kenal lebih lanjut siapakah gerangan yang bersama-sama kita pada malam ni. Puan Nur InsyaAllah. Azhani ni yang Allah rezekikan, subhanallah, anak berjaya khatam 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh 2 bulan 22 hari di Akmal. Jadi mungkin sebagai permulaan lah, ramai nak kenal ni, siapakah empunya badan di hadapan kita ni, Puan Nur Azhani ni. Boleh Puan kenalkan diri sikit? InsyaAllah, silakan. Asal InsyaAllah. mana, orang mana, anak berapa orang? Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. ibu kepada Muhammad Adam Wafi Nur Azhani, asal daripada Kelantan. Oh, Menetap Kelantan. Tak bunyi jiran Kelantan. Ustaz Fakhrul. Saya alhamdulillah dah 22 tahun dah menetap di Kajang. Oh. Okey kan. Kemudian anak berapa orang? Bekerja di mana? Anak saya 3 orang. Alhamdulillah 3 orang. 3 orang, yang sulung umur 22, alhamdulillah dah hafiz. Yang Alhamdulillah. kedua Wafi, alhamdulillah pun dah hafiz. Yang ketiga akan menyusul Allah. di Akmal, insya-Allah. InsyaAllah. Yang ketiga umur berapa tu, Puan? Yang ketiga umur 12 tahun. 12 tahun. Hmm. Subhanallah. Ni Ustaz Saifullah dah ada komen ni. Kawan Idris Talib, sahabat di Tahfiz Tanah Merah. Siapa tu kawan Idris Talib tu? Dia ada komen juga kan. Wallahualam Jadi insyaAllah kita bersama malam ni bersama dengan Puan Nur Azhani, bonda kepada Muhammad Adam Wafi Al-Hafiz. Oh, hari tu pun abang kepada Wafi datang ke Akmal siap nasyid lagi. Oh ya. Ada program. Program apa maksudnya? Maraton ke apa? Jemput nasyid ke Maulidul Rasul? Lupa dah. Maulidul Rasul. Maulidul Rasul kan. Ada ustaz-ustaz dia pula sama-sama bekas Tafsir Raudhah dulu. Nasyid pula dah, subhanallah. Ini semua geng suara sedap ni, subhanallah. Okey, Puan Nur Azhani. Yes. Malam ni topik kita malam ni hijrah kan, tentang hijrah lah kan. Aku ingin berhijrah macam itulah. So kita dapat tengok journey Wafi ni. Yelah, orang kata macam mana hafal 2 bulan 22 hari. Kalau mungkin ada yang tertanya-tanya, sebenarnya Muhammad Adam Wafi, dia menghafal Al-Quran di tahfiz yang lain. Kemudian tak silap saya dia dapat dalam 9 juzuk kalau tak silap. Di tahfiz lain. Kalau tak silap saya lah. Kalau mungkin saya salah, mungkin nanti tuan-puan boleh betulkan. Kemudian dia masuk Akmal sebab dapat pendedahan daripada gurunya. Macam tu lah. Nanti puan boleh cerita lah. Kemudian daripada dia masuk sampai dia habis tu, dia dapat pecut dalam masa 2 bulan. Campur apa yang dia dah hafal, 9 juzuk. Kemudian ada baki lagi dalam 21 juzuk tu, dia boleh pecut dalam masa 2 bulan. So benda ni agak mengejutkan lah. Tak tahu lah Puan terkejut ke? Saya terkejut. Walaupun kita di Akmal. Jadi mungkin Puan boleh cerita sikit latar belakang kisah jenis Adam Wafi ni, Puan. Silakan. Okay. InsyaAllah ya. Saya sebenarnya tak ada apa yang menarik untuk dikongsikan sebenarnya. Saya membesarkan anak-anak ni dalam serba-serbi sederhana. Tambah pula anak-anak saya, alhamdulillah yang ketiga-tiga ni anak-anak yang senang diatur sebenarnya.
Wafi sebenarnya saya dah dedahkan dengan hafazan dia ni daripada umur 7 tahun. Tak silap saya 7 tahun lah. Ataupun 5 tahun macam tu. 5 tahun dia dah start hafal Al-Mulk sebenarnya. Lepas tu dah 7 tahun tu saya upkan sikit hafazan dia. Alhamdulillah lah. 5 tahun tu dia hafal sendiri je apa Dia hafal sendiri ke ataupun macam mana? Sekolah Dia hafal, kita orang memang trainkan anak-anak ni memang menghafal. Memang menghafal. Sebab latar belakangnya sebenarnya ayahnya memang menghafal Quran tapi tak ada rezeki untuk sampai khatam. Jadi saya nekat, saya nak anak-anak ni teruskan perjuangan ayah dia, insyaAllah. Lepas tu saya skipkan Adam Wafi ni daripada sekolah akademik terus masuk ke tahfiz dan masa umur 12 tahun. 12 tahun masa tu abang dia dah berada di tahfiz lah. Jadi mungkin dia sebenarnya Adam Wafi ni dalam bidang Quran ni dia tak minat sebab salah satunya dia di sekolah best student. Saya tak tahu best student. Jadi dia memang minat akademik. Memang hafazan ni memang dia tak minat lah. Jadi saya sayang sebab tengok kebolehan dia. Kebolehan dia menghafal tu dia lebih cepat berbanding abang dia. Jadi saya skipkan dia akademik, homeschooling setahun kat rumah. Tak boleh nak teruskan sebab macam-macam dugaan kat rumah ni. So umur dia 12 tahun saya masukkan dia tahfiz Raudah Tahfiz Al-Quran dekat Ulu Langat selama 4 tahun. 4 tahun tu dia dapat 14 juzuk. 14 juzuk dekat situ. 14 juzuk kat situ. Lepas tu saya sebenarnya dengan Akmal ni saya dah lama tahu perkembangan Akmal ni bagus, alhamdulillah. Cuma kadang-kadang ni rezeki anak-anak untuk join ke sekolah tu masa tu dengan abangnya lagi ke sekolah swasta apa semua, jadi saya tangguhkan. Selepas PKP tu saya memang nekat dengan Akmal ni. Memang nekat, saya apa jadi sekalipun saya nekat masukkan dia dalam Akmal. Alhamdulillah 1 hari bulan 8 tahun lepas dia masuk situ, dalam masa seminggu dia mampu buat ulangan 14 juzuk. Masuk minggu kedua dia terus catch up untuk habiskan hafazan dia. Alhamdulillah saya pun setiap kali hantar Wafi ke balik asrama, saya akan jumpa dengan ustaz dia. Saya akan jumpa ustaz yang handle anak saya tanya macam mana perkembangan apa semua. Memang minta maaf ustaz. Memang saya jumpa, saya nak tahu kalau ada apa-apa saya boleh bagi kerjasama lah. Dekat rumah ke apa semua dengan dia bila dia balik. Alhamdulillah lah dekat Akmal memang memang hijrah dia tu memang 360 darjah berubah. Jadi bila dekat saya pun sebenarnya tak letak target yang tinggi sebab 4 tahun kan Ustaz, 4 tahun dia nak habiskan 14 juzuk. Jadi saya dekat situ dia seronok. Minggu pertama dia masuk Akmal memang dia stres sebab mungkin suasana dekat Akmal sebab dia daripada Safi lama dia kawasan yang besar, bila masuk dekat Akmal tu kawasan rumah je kan. Tapi saya cakap kadang-kadang tempat yang baik belum tentu sesuai untuk dia. Dia kena faham konsep tu. Bila dah masuk kelas dengan Ustaz Yusof ni, alhamdulillah sangat-sangat memberi kerjasama. Saya pun terkejut juga sebenarnya 2 bulan tu dia boleh habis 2 bulan 22 hari tu dia boleh habiskan 16 juzuk. Memang di luar dugaan lah, tapi tak mustahil kan kalau diri dia yang nak dan dia bagi kerjasama dengan guru, insya-Allah tak mustahil dia boleh. Dan saya pun rasa saya pun memang akan boleh. Jadi kalau 14 juzuk lebih kurang dalam 3 juzuk setengah. Juzuk setahun lah lebih kurang kalau kita bahagilah kan. Kalau kita bagi 4 tahun tu, kalau 4 tahun maksudnya dalam 3 juzuk setengah setahun. Ini kalau kita bagi secara rambang lah. Betul. Maksudnya 3 juzuk setengah setahun di Akmal. Minggu pertama sebab kita di Akmal ni pelajar-pelajar yang masuk Akmal, kita kena kalau yang dah pernah menghafal kita akan minta diulang dulu yang lama. Sebab kita tak nak, memang ada parent kadang-kadang anak dah pernah menghafal sekolah lama, masuk Akmal nak sambung terus. Tapi kita kata kena hafal tu. So Wafi dalam masa seminggu dia boleh ulang
14 juzuk. Betul. Okey, tak apalah, mungkin ada kata dia dah hafal, boleh lah kan, dia dah hafal, mungkin dia jaga ingatan dia, hafazan dia, 14 juzuk dia ingat. Tapi yang agak mengejutkan, baki lagi kan, baki lagi apa nama, baki 16 lagi yang dia tak hafal lagi tu, 16 juzuk tu, dia boleh hafal dalam tempoh 2 bulan. Dalam masa 2 bulan, dan dia hafal tu. Saya ada bincang juga dengan Ustaz Yusof tu, murabi dia. Adam Wafi ni dia skip tasbih. Kan mungkin ada parent yang bersama-sama kat sini. Dekat Akmal ni kita ada sabak, sabki, manzil, sabak, sabki, manzil, muftakhatam, mutana'ah. Kita ada tasbih. Tasbih ni maksudnya bila dah sampai 25 juzuk, dia kena berhenti, dia kena ulang balik daripada awal sampai 25 juzuk, baru dia boleh sambung. Sambung baki lagi 5 juzuk. Adam Wafi ni dapat pengecualian. Dia boleh skip tasbih sebab dia jaga manzil dia. Betul. Tak pernah miss setiap hari. Maksudnya, walaupun 16 juzuk baki yang belum dihafal, yang tak pernah dihafal lagi, dia hafal all out dalam masa 2 bulan, dalam masa yang sama, dia tetap ambil manzil. Betul. Bukan kata dia hafal saja, manzil pun tetap dia ambil sehingga menyebabkan dia boleh skip tasbih. Dia tak berhenti pada 25 juzuk, dia boleh sambung terus. Sebab apa? Sebab dia jaga manzil, ulangan dia setiap juzuk setiap hari tu. Maksudnya dia bukan hafal saja. Dan dia boleh jadi khatam waktu maraton ke? Saya ingat saya masa maraton ke ataupun di luar waktu maraton? Selepas maraton. Dia Selepas tak maraton, sempat ambil maraton lah. Dia tak sempat ambil sebab dia masuk lambat kan. Lagi satu, masa dia masuk tu maraton dah jalan dah. Dia tak sempat. Dah lepas maraton lah. Sekarang ni first time dia maraton dekat Akmal. Oh, betul lah. Sebab tengah maraton untuk syahadah ni kan. Ya betul. Ya betul. Subhanallah. Maksudnya, Puan rasa kan, selepas penghijrahan dia daripada sekolah lama tu, mungkin berubah daripada situasi lama, sekolah bagus. Hafiz Rabah ni bagus, sangat hebat. Tapi bila dia tukar tempat, tukar budaya, apa punca Puan rasa? Apa punca? Apa sebab dia boleh begitu luar biasa dia punya perubahan dia? Puan rasa saya tak nafikan dekat Akmal ni, bila dia masuk dekat Akmal ni, dia dalam seka yang sangat-sangat positif. Seka tu penting sebenarnya Ustaz. Kerjasama guru apa semua tu penting. Sebab bila dia di Akmal, macam saya pernah tanya Ustaz Yusof, apa target guru pada anak murid dia kan. Saya tak nak benda yang 4 tahun lepas berlaku lagi. Jadi saya tanya Ustaz, dia kata kita akan pasang target pada murid. Jadi betul, apa yang dia cakap tu betul, dia akan pasang target untuk murid dia ikut kemampuan pelajar. Dalam masa yang sama dia upgradekan target murid tu. Lepas tu alhamdulillah budak-budak enjoy, budak-budak tak stres. Jadi saya nampak daripada situ Wafi ni memang dia tak stres. Bila dia masuk Akmal dia menghafal, dia tak stres. Saya seronok lah kan tengok, sebab bila masa dekat tahfiz lama tu nampaklah, memang kita nampaklah beza ni kan. Tapi bila dekat Akmal tu dia alhamdulillah lah, memang positif, tak sabar nak balik, bila cuti tak sabar nak balik sebab dia ada target. Jadi bila balik, kenapa nak balik? Kalau dari kan ke hari, kalau outing balik rumah kan, dia tak sabar nak balik ke Akmal. Dia tak sabar nak balik Akmal. Dia sebab target dia. Sebab dia dah ada target kat situ. Jadi dia seronok dengan apa yang guru dah target untuk dia dapat buat, dia seronok. Sebenarnya skill dekat Akmal ni memang susah lah. Kalau saya cakap nak jumpa dekat luar tu memang susah Ustaz. Memang jarang, memang tak ada lah setakat ni yang saya jumpa. Itu yang saya kata, kadang-kadang saya nak je kawan-kawan yang nak tarik tau. Sebab sayang, sebab anak-anak yang sebenarnya 5, 6, 7 tahun dekat tahfiz tu sebenarnya ambil masa yang lama sebenarnya Ustaz. Terlalu lama. Macam abang dia tu sampai 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun umur 20 baru keluar. Sayang sebab banyak benda lagi yang perlu dia belajar kan. Jadi macam abang dia alhamdulillah baru ni SPM hanya kecap 7 bulan saja untuk ambil SPM. Alhamdulillah dengan result yang cemerlang lah. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi boleh kita katakan antara punca Adam Wafi ni boleh melonjak cukup hebat tu bila dia tukar circle dia.
Betul, Dia betul berada di sangat, betul. Akmal, dia tukar circle dia dan dia dapat seorang murabbi yang bagi komitmen luar biasa. Betul, Dan apa yang Puan sebutkan tadi tu, dia ada satu target yang sangat jelas. Dan betul. murabbi dia pun ada target yang sangat jelas. Bukan Adam Ya, je ada target jelas. ya. Murabbi pun ada target Dekat yang jelas. aku, ya. Macam mana? Dekat macam mana? Dekat Akuman ni saya bangga dengan murabi-murabiah diorang. Diorang letak target pada anak murid ikut kemampuan anak murid. Tetapi dalam masa yang sama diorang upgradekan juga target tu, orang kata pun sampai anak murid pun macam anak murid tak terasa beban, malah seronok. Tahu-tahu bila dah sampai seminggu, kadang-kadang dah terlebih target tau. Alhamdulillah kat situ. Alhamdulillah. Jadi macam kita sebutkan tadi lah, dia punya itu sebenarnya sistem kita di Akmal. Sistem kita di Akmal, kita kena pastikan murabbi-murabbiyah dan juga mujahid-mujahidah, pelajar-pelajar ni dia tak berada dalam suasana yang complacent. Dia tak Betul, sempat nak selesa pun. Bukan betul. kata kita tak sempat nak selesa tu dia kena sentiasa stres. Tak. Tapi dengan pencapaian yang ada, kita kata okay, break limit. Dia dah boleh pergi semuka, break limit pergi semuka setengah. Dah boleh pergi Betul, selesa semuka setengah, break limit 2 muka. Dah pergi 2 betul. muka, break limit 2 muka setengah. Sampai Adam Wafi, ini saya seronok juga Adam Wafi ni, dia ada waktu-waktu dia boleh skip sabki. Sebab apa kita benarkan dia skip sabki? Sebab ada hari dia boleh tasmid sampai 5 helai, sampai 5 helai, kemudiannya dia nak ambil lagi 5 helai esok tu, Mukhtar Khatam dia tak boleh skip. So walaupun dia skip tasabki, sabak dia cukup lancar menyebabkan Mukhtar Khatam dia cukup lancar. Kadang-kadang setengah pelajar Mukhtar Khatam, mungkin ada yang tak tahu lah, Mukhtar Khatam ni ulangan satu juzuk sebelum naik juzuk yang baru. Itu Mukhtar Betul, Khatam. betul. Jadi Wafi ni kadang-kadang ada setengah keadaan kita bagi dia kelonggaran untuk skip sabki. Sebab apa? Sebab dia fokus ambil sabak dan sabak dia berkualiti, ingat betul, lancar betul. Kita bagi dia skip sabki, dia terus kepada sabak yang baru, tapi Mukhtar Khatam wajib. Mukhtar Khatam tu pun dia ambil dengan cukup cemerlang. Maksudnya hari dia habis muka surat terakhir juzuk yang sedang dia hafal, terus dia ambil Mukhtar Khatam. Maknanya walaupun dia tak habis sabki, Mukhtar Khatam lancar. Biasanya orang Mukhtar Khatam tak lancar sebab apa? Tak jaga sabki. Dia tetap walaupun tak ambil sabki, ambil Mukhtar Khatam, lancar Mukhtar Khatam, dan disebabkan lancar Mukhtar Khatam lah manzil dia dapat jaga. Dan bila manzil dia dapat jaga, dia boleh skip tasbih. Maksudnya ini rahsia dia Wafi ni boleh pecut begitu sekali. Dan itu pendekatan kita di Akmal. Pendekatan kita di Akmal, kita taklah kita kata kita ketat dengan undang-undang tu. Selagi mana matlamat tu tercapai, strategi kita boleh ubah. Kan? Mesti target ada. Strategi tu kita boleh ubah-ubah untuk mencapai target. Bukan kata strategi plan tu tak boleh ubah, tak bergerak langsung. Tu yang jadi lambat tu kadang-kadang setengah-setengah pendekatan sekolah kan. Mesti semuka je. Tak boleh lebih Betul. semuka. Yalah. Kan? Bila tak boleh lebih semuka, sedangkan dia ingat lagi, sedangkan Manzil dia ingat. Betul. Dia boleh pergi lebih jauh. Dia ada kapasiti yang besar lagi sebenarnya. Tapi kita tak naikkan kapasiti pelajar tu. Itu yang kadang-kadang Betul Ustaz. menggunakan situasi. Betul. Mungkin puan nampak kan dia apa yang kita buat kan? Betul. Okay. Jadi ada yang tanya Wafi umur berapa tahun dah sekarang? Ni masuk Akmal Shah Alam ke? Sekarang berapa umur dia Wafi? Wafi sekarang umur 16. Dekat Akmal Shah Alam 16. Dulu dia masuk umur 15 kan? Dia masuk Akmal umur 15. Umur 15. Ya, masa tu dah hujung-hujung dah. Dah tarik waktu umur yang di ujung-ujung. Betul. Kita boleh subhanallah. Jadi yang kita boleh tengok juga daripada apa yang betul, daripada apa yang Puan sebutkan tadi kan tentang upgrade. Itu memang cara kita. Itu memang cara kita di Akmal. Dan kita nak ajar anak-anak kita ni Puan, supaya dia menggunakan konsep yang sama bila dia keluar nanti daripada Akmal. Betul. Dalam kehidupan dia guna konsep yang sama. Kita ni sentiasa kena ada mindset upgrade. Apa saja yang kita buat, kita kena upgrade. Bukan upgrade sikit, upgrade tu kena 10 kali ganda. Betul. Kita selalu sebut dekat pelajar-pelajar kita 10x, 10 kali ganda.
Upgrade bukan sekali ganda, upgrade kena 10 kali ganda. Setiap kali kita nak upgrade, upgrade 10 kali ganda. Itu yang kita buat di Akmal lah. Dia mungkin puan nampak hasil daripada apa yang Wafi buat tu, itulah sistem kita di Akmal. InsyaAllah. Oh, Okey Puan. Jadi saya nak tanya juga perasaan Puan selepas Adam berjaya khatam 30 juzuk Al-Quran. Apa perasaan Puan dengan suami, mungkin dengan keluarga mungkin? Allahu Akbar. Subhanallah. Saya tak nak gambarkan dengan perasaan Ustaz sebenarnya. Sebenarnya daripada pengalaman anak pertama dah khatam, masa tu lah rasa pertama kali dalam hidup anak khatam Quran semua, alhamdulillah. Dan saya nekat pada Wafi. Saya tak target tinggi sebenarnya asal-asal saya Ustaz. Jujur saya cerita sebab kita tahu kemahuan dia. Sebab dia asalnya dia tak nak. Saya sampaikan dia pernah cakap dengan saya hari pertama dia masuk Akmal, dia cakap dengan saya. Dia cakap, apa pun Angah buat untuk ibu dengan abah, dia kata. Saya cakap tak apa, insyaAllah. Kalau buat untuk ibu dengan pengorbanan untuk ibu dengan abah, tak, insyaAllah akan tempuh kejayaan, insyaAllah Angah. Alhamdulillah daripada situ dia upgradekan target dia ulangan. Dia target pada ulangan supaya dia tak lupa, dan memang minggu kedua dia kat Akmal tu memang dia dah target untuk skip apa Ustaz? Tasbih. Tasbih. Memang dah target dah. Dia tak nak buat ulangan lama-lama, dia tak nak sebab dia kata dia dah terlalu lama sebenarnya. Saya cakap tak apa, alhamdulillah, sehinggalah masa dia nak khatam dalam masa 2 bulan tu, saya risau. Perasaan risau sebab kalau orang memang seronok anak-anak macam ni, anak-anak habis dalam masa 2 bulan kan. Saya risau takut dia menghafal saja dan dia tak ingat. Kebanyakan budak menghafal ni mana yang saya jumpa, dia orang ni bila dah khatam lupa Ustaz. Itu yang membuatkan dia orang susah untuk buat syahadah apa semua. Saya risau, saya memang risau. Saya cakap, betul ke? Pernah masa hantar Wafi balik ke Akmal, saya cakap, Ustaz betul ke Wafi nak khatam ni, nak sahabat akhir apa semua ni kan? Ustaz Yusof kata, betul Puan. Macam mana hafazan dia? Saya sebenarnya hafazan tu jaga ke tidak, itu yang penting sebenarnya. Dia kata alhamdulillah Wafi boleh Puan, insyaAllah dia kata. Saya tanya Wafi apa semua, Wafi kata betul, insyaAllah Angah akan khatam dengan tarikh yang memang dia tetapkan. Memang betul sampai target dia. Alhamdulillah. Berapa tarikh dia Puan? Khatam dia tarikh 20, dia sebenarnya 22 hari bulan 12 tu dia dah dia sebenarnya 20 hari bulan 12 tu dia dah khatam. Tapi kerana dia nak simpan hadiah, orang kata hadiah anniversary saya, dia khatam hari anniversary saya. Alhamdulillah. Itulah hadiah dia kata. Alhamdulillah. Saya tak dapat nak gambarkan macam mana perasaan saya tu, ya Allah Ustaz. Memang syukur sangat-sangat. Syukur sangat-sangat. Akhirnya daripada permulaan terpaksa, akhirnya orang kata membuahkan hasil yang lumayan, insya-Allah. Subhanallah. Saya masa hari dia juga kita jumpa banyak kali kan dengan Puan kan. Dan bila Puan cakap tentang Wafi je, muka Puan memang macam ni lah, sentiasa berbunga-bunga, sentiasa berseri-seri. Subhanallah, seronoknya kan. Allahu Akbar. Dan saya yang betul, benda betul yang saya nampak daripada apa yang Puan ceritakan tadi, Wafi ni dia jelas big why dia. Dia sangat jelas big why. Dan kita sangat tekankan kepada anak-anak di Akmal ni, apa big why kita hafal Quran. Betul. Apa big why kita hafal Quran. Dan bila Wafi sebut, dia kata saya hafal untuk ibu dan ayah. Macam tu saya sebut kan. Dia menghafal, memang dia nak bagi hadiah betul kepada mak dan ayah dia. So big why dia sangat jelas. Bila ada big why yang sangat jelas, memang kita di Akmal ni kita akan gunakan big why anak-anak ni. Big why anak-anak ni berbeza-beza. Dia berbeza-beza big why ni. Jadi tapi biasanya memanglah pelajar-pelajar ni, anak-anak tahfiz ni biasanya dia akan letakkan keutamaan nak menggembira dan membanggakan mak ayah. Redha Allah, kerana Allah tu confirm lah nama di Akmal ni, nama pun amalillah, amal kerana Allah. Tapi kita setiap pelajar memang kita pastikan, setiap guru-guru di Akmal, kita kata murabbi-murabbiyah, kena kenal pasti apa big why pelajar masing-masing. Kalau kelas sudah 8 orang, setiap orang mungkin big why dia berbeza-beza.
So Big Y yang setiap pelajar ada ni, guru kena guna betul-betul Big Y tu untuk push. Jadi sebagaimana yang Puan cerita tadi, Wafi tu sangat jelas Big Y dia. Dan kita guna Big Y tu. Kita guna Betul. Big Y tu untuk push. Kita pun selalu bincang dengan Ustaz Yusof. Ustaz Yusof pun selalu sembang-sembang dengan Murabi, dengan Mudik. Selalu sebut tentang Wafi ni, sangat ingat pada mak dia, pada ayah dia. Dan kita guna benda tu. Kita kata, Ustaz Yusof, kena sentiasa tekan ni, mak ayah. Memang Wafi dia all out betul. Sebab apa? Sebab dia ingat pada mak ayah dia. Subhanallah. Jadi kita Wafi ada, ni dia Wafi ni Ustaz, dia seorang yang kalau buat apa-apa dia mesti buat betul-betul. Dia buat sampai habis. Jadi tak jadi dia akan buat sampai habis. Itu perangai dia. Sebab tu kita dia Akmal tu, dia Akmal kita selalu tampal. Ada satu poster banyak kita tampal. Finish what you start. Habiskan apa yang kita mulakan. Kita dah start, kita kena habiskan. By hook or by crook, mesti kena habiskan juga. Betul. Kan itu apa nama, kita nak kekalkan, kita selalu sebut kita nak bina reputasi diri kita sendiri. Kita nak kena bina reputasi diri kita sendiri. Yalah, macam Wafi ni sebelum dia masuk ke Akmal, dia tak ada target sampai untuk syahadah sebenarnya Ustaz. Tapi bila dia masuk Akmal, saya pernah jumpa, tak silap saya 2 bulan lepas, saya pernah jumpa Ustaz Imad nak berhentikan dia sebab dia kata dia dah khatamkan, dia dah tak nak teruskan. Tapi saya hormat dengan keputusan dia sebab dia dah capaikan target kita semua. Saya tak tahu kenapa, mungkin dia tengok kawan-kawan dekat Akmal yang buat syahadah tu, dia seronok agaknya. Jadi saya tak tahu, saya dah buat perbincangan dengan Ustaz Imad nak berhentikan dia, tiba-tiba dia cakap dengan saya, Ibu, Angah nak sambung. Ya Allah Ustaz, saya tak tahu nak cakap macam mana perasaan saya tu. Sebab memang kita pun target dia sampai syahadah kan. Jadi saya terpandang Ustaz Fakrul, Ustaz Imad. Betul ke ni? Saya cakap, betul, Angah nak syahadah. Alhamdulillah. Tapi Angah target sampai bulan 12 je. Apa-apa jadi sampai bulan 12 je Angah target. Alhamdulillah bila masuk masa ni, Ustaz Yusof sebelum dia berhenti, dia dah letak dah target untuk Wafi, dia dah buat jadual untuk Wafi. Dia follow je. Dia kata dia boleh follow cara ni. Alhamdulillah. Maraton sekarang dia sampaikan 12 juzuk satu hari pun dia boleh buat ulangan. Alhamdulillah. Subhanallah. Saya cakap dengan dia, kalau boleh maintainkan 10 juzuk sehari. Maka cukup orang kata untuk buat syahadah insya-Allah. Subhanallah. Sebab tu saya tengok Wafi ni bila dia masa dia mula start nak semangat buat syahadah tu bila dia tengok Imam Mardiyah. Bila dia tengok Imam Mardiyah buat syahadah dan Imam Mardiyah boleh buat syahadah dalam tempoh 5 bulan, masa tu dia dah naik semangat dah. Kan? Betul. Sebab Betul. Imam Mardiyah hafizah dalam tempoh 3 bulan lebih. Dia hafiz dalam tempoh 2 bulan lebih. Imam Mardiyah dapat hafizah dalam tempoh 5 bulan lebih. Masa tu dia selalu sebut dia kata dia nak pecahkan rekod Imam Mardiyah. Betul. Betul tak? Cuma saya cakap dengan dia, betul kan niat? Kita syahadah sebenarnya untuk mantapkan ulangan, untuk sambil tu kita jaga hafazan sebenarnya. Jangan fikir untuk hafazan ni untuk berlumba-lumba dalam hidup, jangan. Saya cakap dengan dia, betul kan niat? Saya cakap, betul. Dia memang cakap dengan saya dia nak pecahkan rekod rekod Imam Mardiyah. Allahu Akbar. Subhanallah. Tapi kita guna juga pendekatan tu di Akmal. Kita ada pendekatan rival viral. Rival viral kita guna istilah tu lah. Walaupun memang kita nak kena sentiasa jaga niat dia kerana Allah, bukan buat kerana nak dapat kebanggaan, bukan buat nak dapat puji. Tapi dalam masa yang sama, apa saja yang ada di hadapan kita guna sebagai untuk push factor dia. Betul. Kita lawan, Wafi tak boleh lawan, entahlah. Saya sebut antara lelaki Wafi mesti lebih hebat. Sebab dalam perjuangan anak dalam bidang Quran ni sebenarnya dugaan dia besar sebenarnya Ustaz. Tambah-tambah diri dia orang yang tahu betapa mampu ke tidak untuk dia tempuh sebenarnya. Jadi kita parent, saya cuma kata bersabar, korban dan faham. Sebab saya anak-anak ni saya santai sebenarnya Ustaz. Saya tak memaksa sangat sebab saya tahu bidang Quran memang susah untuk hafal. Jadi saya santai. Dia balik rumah time cuti, saya tak push untuk dia buat ulangan sebenarnya. Sebab saya tahu dekat Akmal ni memang masa dia banyak mengaji. Dia tak buang masa kat sana insya-Allah. Sebab cara Akmal kan pasang target sebenarnya Hafiz tahun. Jadi sebab saya rasa dalam masa 2 bulan tu dia mampu khatam 16 juzuk tu. Jadi saya rasa memang dekat Akmal murabi dia orang memang tak selesakan anak kita dengan santai-santai tak.
Memang dia push betul-betul. Memang berbaloi lah sebenarnya Join Akmal ni. Memang masa tu tak terbuang. Alhamdulillah. Jadi sebab tu Ada soalan daripada ini komen daripada Puan Aimah Halid. Alhamdulillah, insya-Allah tengah plan untuk anak lelaki nombor 2 Muhammad Al-Fatih. Boleh ikut jejak abangnya Muhammad Ahyad. Alhamdulillah dua-dua dah hafiz. Semoga abang dan adik istiqamah dalam menjaga Al-Quran dan akhlak usul akhlak. Subhanallah. amin. Ini pun macam puan jugalah kan, anak sulung dah hafiz, tinggal anak nombor 2 pula rezeki. Puan Mardiana Mat Ishak, Puan Aziani, kalau boleh share cara teknik hafazan yang Wafi amalkan. Boleh juga soalan ni bagus juga. Mungkin puan boleh share sikit. Okey, saya selalu terapkan pada Wafi setiap malam bangun awal. Saya tanya dia waktu bila yang sesuai yang dia rasa senang untuk menghafal. Dia kata malam dengan pagi dia kata. So malam sebelum dia bangun tidur, selepas dia bangun tidur, saya tanya dia apa rutin yang selalu dia buat dekat sana. Dia kata dia buat 3 serangkai. Dia buat solat tahajud, hajat dengan taubat. Memang tu dia tak pernah tinggal dalam bila berada dekat asrama lah. Dia kata itulah kuncinya dia kata. Lepas tu dia kata dia banyak buat ulangan walaupun ada juzuk yang susah tetapi dia tetap buat ulangan. Macam Ustaz cakap lah masa perkongsian Ustaz malam hari tu kan, kata sebenarnya skill tu memang main peranan lah. Masa dia menghafal tu, dia kata kadang-kadang banyak je datang idea untuk dia mengingatkan hafazan apa semua, tapi dia fokus pada satu benda yang betul-betul dia dapat. So dia fokus, dia jaga skill tu, so dia istiqamah. Itu je sebenarnya. Betul sangat-sangat. Subhanallah. Ada lagi selain tu? Mungkin ada lagi teknik dia boleh guna? Macam mana? Ada lagi ke selain tu teknik yang dia gunakan untuk dia hafal ke? Saya rasa tak ada Ustaz. Cuma dia kata istiqamah lah. Dia cakap istiqamah buat ulangan sebenarnya. Itu je. Saya Bila kita tertarik apa yang puan sebutkan tadi tentang dia tahu masa yang dia guna untuk dia hafal. betul. Ini kita di Akmal kita panggil golden hour. Kita ada sistem tu dan kita kena pastikan, kita di Akmal ni kita kena pastikan setiap pelajar tahu apa golden hours dia. Setiap orang berbeza-beza golden hour ni. Kalau Wafi Betul. mungkin sebelum subuh kan? Sebelum subuh kan? Dia sebelum subuh. Dia kan? malam dengan sebelum subuh. Jadi lagi satu teknik dia, dia memang istiqamah buat ulangan. Lagi satu, dia akan baca banyak kali. Kemudian bila dia dah dapat hafazan tu, katakan dia dapat satu muka, dia terus hantar. Dia tak tunggu lama-lama. Bila kita kumpul lama-lama, dia cakap, nanti kita akan lupa. Kita akan lupa, dia kata. Bila dah dapat, kalau dapat 5 muka surat tu, terus hantar. Lepas tu, pastikan ulangan tu, upgradekan ulangan. Jadi kena sentiasa ulang. Sebab kadang-kadang lepas kita hantar, kita akan lupa kan. Jadi sebelum dia masuk yang baru, dia akan buat ulangan dulu. Itu saya tak tahu macam mana dia handle masa dia. Itu yang kita di Akmal saya sebutkan tadi, di Akmal tu kita manfaatkan betul-betul golden hours. Betul. Masa yang betul-betul, setiap orang dia ada masa. Ada pelajar dia macam saya, kalau saya sendiri lepas subuh dengan lepas asar. 2 waktu ni kalau mengaji memang cepat sangat masuk. Kalau saya zaman saya belajar. Ada orang sebelum subuh, ada orang selepas subuh, ada orang lepas ada orang waktu kelas tu dia hafal. Sebab itu golden hours dia. Ada orang tengah hari, ada orang lepas asar, ada orang sebelum asar, ada orang lepas maghrib, sebelum maghrib. Pelbagai setiap orang ni dia ada golden hours je. Kita tekankan kat pelajar-pelajar Akmal ni, kenal pasti golden hours dia. Kalau pelajar tu tak buntu nak tahu, nak kenal golden hours dia, murabi akan bantu. Cari golden hours masing-masing. Bila dah dapat, upgrade masa tu. Benda yang kita dah dapat, guna betul-betul dan upgrade betul-betul. Sentiasa ada mindset upgrade. Kan? Macam yang Puan sebutkan tadi kan, yang kita bincang semalam kot tentang skill tu kan. Skill. Bila kita dah dapat skill, live TikTok semalam kot kita bincangkan. Bila kita dah dapat skill tu, kita upgrade skill tu sehingga kita pakar betul-betul dalam teknik tu. Ini kadang-kadang ramai juga yang macam yang Puan sebut tadi kan. Ramai orang yang mungkin dia mencuba semua perkara tapi dia tak dapat semua perkara. Sebab dia cuba semua perkara. Penting kita di hafal Quran ni ataupun apa saja yang kita buat dalam dunia, dalam perniagaan ke bisnes ke, bila kita jumpa satu benda yang betul,
kita stick pada benda yang betul tu dan kita upgrade setiap kali, upgrade benda tu, upgrade sampai kita betul-betul menguasai. Macam orang bawa basikal lah, mula-mula dia bawa basikal, dia pegang apa, dia pegang apa yang pegang tu, handle kan, ke steering kereta, handle lah, dia pegang handle basikal tu, dia pegang handle tu dia pegang handle. Hari mula-mula mungkin dah sampai masa dia dah pandai sangat bawa basikal, dia pegang handle sampai masa dia boleh lepaskan handle tu, tapi pengawalan, penguasaan, cara dia kayuh tetap sama. Sebab apa? Skillnya sama, tapi dia upgrade. Itu yang kita tekankan di Akmal lah. Jadi kita tengok Wafi ni, teknik yang dia belajar di Akmal tu, dia buat betul-betul. Betul Ustaz. Sebab dia dalam suka yang positif sebenarnya. Daripada Betul. guru, kawan-kawan, sebab bila dia masuk dekat Akmal, masing-masing berlumba untuk capai target. Jadi dia tak lemah orang kata dah. Kalau orang kata dia semangat lah, dia sentiasa semangat lah dekat Akmal sebab sentiasa ada motivasi semua kan. Okey, dia memang dekat Akmal memang saya nampak dia tak stres. Dia tak stres mengaji, memang betul. Subhanallah. Sebab suasana tu, kan, Betul, circle tu. suasana. Circle ni kalau betul. kita, orang kata, kalau pernah tengok tak orang apa pertandingan apa nama yang mengayuh perahu tu, yang mengarah perahu tu kan, yang kayuh perahu apa ni, yang kayak laju tu, biasa kita tengok orang Cina biasa main kan, kayak laju dalam air, dia kayuh ramai-ramai tu kan, mesti ada seorang tekong depan, yang depan sekali dia tak kayuh pun, dia cuma bagi semangat. Betul. Yang depan sekali tu, itulah coach, itulah murabinya, gurunya. Sampai serak tegak-tegak dia menyugut ni, usaha dia buat lagi, yang belakang sama-sama. Betul. Jadi kalau circle tu tak jaga betul, yang tukang jaga circle tu murabi tu lah. Betul. Dan kita murabi-murabiah pun, kami lah, saya, Ustaz Saifullah, yang atas-atas ni jaga circle murabi pula, supaya murabi pula sentiasa bersemangat. Betul. Kita ada perahu murabi, ada perahu mujahid, ada perahu mujahidah, supaya semua perahu ni berlari sangat kencang. Tapi penting bila ada ketua di hadapan tu untuk jaga circle tu kan. Alhamdulillah, sebab itulah kita tak stres. Murabi-murabiah pun memanglah mencabar. Murabi-murabiah sampai ada yang menangis. Kalau mudir tu, mudir Ustaz Imad lah kat Akmal Shah Alam, dia selalu sebut, dia selalu bagi tahu, dia mengadu kat saya, kadang ada murabi tu, murabi mengadu, murabiah mengadu, ada murabiah datang menangis cerita pada dia betapa mencabarnya menjaga anak-anak Akmal ni. Tapi kita sentiasa pastikan mudir jadi seorang coach yang kuat di hadapan, nak pastikan circle murabi-murabiah pun kuat, bersemangat sama dengan mujahid-mujahidah. So dia berjangkitlah ke bawah. Saya pun nampaklah usaha Ustaz Yusof tu dengan Wafi sampai pukul 1 pagi masih tasmik Wafi. Saya memang nampaklah Wafi pun cakap sampai pukul 11 malam masih lagi tunggu dia, Fi. Malam ni tambah target, Fi. Baguslah. Nampaklah usaha murabi dia, memang nampak. Sampai saya cakap dengan Wafi, kalau malam jangan ganggu Ustaz. Cuba semak dengan kawan ke apa. Tapi Ustaz Yusof yang cakap dengan dia, Fi, jom semak berapa dah dapat. Itu yang nampaklah positif lah. Kita di pengurusan Akmal pun kadang-kadang pening. Nak bagi OT ke tak nak bagi OT? Kalau ikut law nak bagi OT. Kan ustaz ni dia orang memang semangat amalillah tu cukup kuat. Semangat buat kerana Allah tu cukup kuat. Memang itulah jadi kita punya war cry kita setiap hari di Akmal. Tapi kalau kita nak bagi OT ni memang tak cukup lah dengan duit iuran yang. Betul. Kan? Saya pernah yalah betul. Tapi kita sebagai parent, kita faham kan. Kita sendiri pun tak sanggup buat anak kita macam tu kat rumah. Jadi kita raikan. Saya alternatif saya ambil alternatif, saya raikan guru. Saya raikan murabi tu macam mana tu Wafi dengan Ustaz Yusof je dah tahu. Alhamdulillah lah. Betul Ustaz Yusof. Sayangnya Ustaz Yusof dia masa nak berhenti tu menangis Ustaz Yusof. Tak nak awal. Dia awal sekali pun dia dengan arwah Ustaz Jai juga. Ya betul. Arwah Ustaz Jai cakap dengan dia. Dia kata dia ingat, dia kata, Fi, macam mana sekalipun target biar tepat, dia kata. Dia kata Ustaz nak tengok kamu khatam sebelum bulan 12. Jadi bulan 12 jugalah dia khatam kan. Itulah dia kata salah satunya pun Angah buat pun Angah ingat arwah pesan, dia kata apa jadi sekalipun pada Ustaz, Wafi kena khatam.
Saya sebenarnya masa arwah tak ada hari tu, dia nak berhenti Ustaz. Sebab memang dia rapat dengan arwah, dia malam-malam dia urut kaki arwah Betul. kan. Jadi sampai arwah pun ada bagi dia baju apa semua. Dia nak berhenti, dia kata tak boleh nak pergi dekat aku tak tahu macam mana dia kata. Kata pergi, yang pergi salah satunya hadiahkan 30 juzuk tu pada arwah, saya kata dengan dia. Ingat pesan dia kata. So yang dia pergi pun dalam sebulan 2 tu memang nampaklah dia lemau jugalah, tapi dia tetap usaha lah sebab dia ingat target dia kan, dia pasang target dia. Yelah, memang rapat arwah Ustaz Jai dengan Wafi ni pasal Ustaz Jai masa sakit tu dia selalu tidur kat Syabab. Ustaz Jai selalu sebut kat saya, dia kata dia memang tidur sorang-sorang dekat bilik dia duduk tu, takut-takut meninggal sorang-sorang dia kata. Tapi tu yang tidur kat Syabab memang satu dia sakit kuat kan. Tapi Alhamdulillah lah dia bersama dengan orang-orang yang baik, orang yang sentiasa baca Quran kan. Alhamdulillah. Syukur, subhanallah, syukur. Okey Puan, ada juga soalan daripada beberapa orang ni. Puan Siti Hajjah katanya Ustaz minta share teknik Ustaz boleh rangsang anak-anak. Anak saya baru 4 tahun. Mungkin sebelum saya share juga mungkin Puan lah kan pengalaman Puan sebut tadi macam mana dah bagi pendedahan kepada Wafi sejak umur 5 tahun dah hafal Al-Mulk. Sekarang anak baru 4 tahun, Puan Siti Hajjah ni sedang bercita-cita. Kan nak anak-anak mungkin mencontohi puan juga. Jadi mungkin boleh share sikit pengalaman sikit. Pengalaman saya pun bermula anak umur 3 tahun sebenarnya. 3 tahun tu kami dah duduk sama-sama mengaji apa semua. Lepas tu macam anak pertama saya pun dia cepat, dia mendengar ayah dia buat ulangan apa semua dia boleh. Jadi pada situ kita ni, macam saya lah. Saya nak anak saya hafiz satu masa, saya yang kena duduk sama-sama dengan dia. Saya kena rasa apa perjalanan dia, macam bangun pagi dan saya mula kejutkan anak-anak bangun awal. Latih diri diorang sebelum orang kata pukul 4.30, pukul 5.30 saya dah kejutkan diorang bangun dah. Sebelum subuh tu diorang mengaji. Jadi kita sama-sama. Saya buat sama-sama dengan anak. Walaupun saya tak hafaz tapi saya mengaji je depan dia. So diorang seronok bila tengok saya, ayah dia, abang dia semua mengaji semua. Jadi dia nak. Alhamdulillah. Sebab tu saya cakap daripada kecil anak-anak ni kalau kita dah jadikan rutin benda-benda macam tu, kita tak susah sebenarnya, tak susah. Allah bantu kita insya-Allah. Kalau bidang Quran ni insya-Allah. Saya sebenarnya saya risau sebab saya pun bukannya ada background yang belajar agama semua kan, tapi kerana kita buat sedaya mampu kita, yang penting bagi saya kita dah jalankan tanggungjawab kita. Selebihnya saya serah kepada Allah Ta'ala untuk apa sekalipun anak saya jadi kata sejauh mana anak saya dapat daripada Quran dapat ke tak dapat ke saya serahkan pada Allah. Yang penting niat saya dah aturkan kehidupan dia macam ni. Saya terima je apa yang Allah bagi. Subhanallah. Kalau saya ingat nak jawab soalan Puan Siti Hajjah tu tapi isi saya dengan isi Puan sama je. Soalan tu jawapannya sama. Ibu kot. Nak bagi pendedahan pada anak-anak tak ada cara lain. Kita kena kena dapatkan pendedahan dulu, kita kena sedar dulu dan kita kena buat dulu. Anak-anak tengok mak ayah mengaji, dia akan macam solat lah kan, solat. Kita nak ajar anak-anak kita solat. Kalau mak ayah tak tunjuk solat depan anak-anak tak akan dapat pendedahan tu. Tapi kalau kita mak ayah solat dan tunjuk solat tu depan anak-anak kadang-kadang baru dengar azan pun disebut ambil sejadah dah. Kan? Kita dah hampas sejadah depan kita, disebut dah hampas sejadah belakang kita. Walaupun mungkin dia main-main depan kita, pusing-pusing tengah anak-anak kan waktu kita solat kan. Time tu lah dia nak main bawah kaki kita, masuk sebelah kangkang kita kan. Tapi dalam main-main dia pun sebenarnya itu pendedahan. Kadang-kadang setengah-setengah orang dia tak nak, dia ada bilik solat dia, waktu solat tak nak anak-anak tengok. Itu satu kesilapan sebenarnya. Sebab Rasulullah SAW waktu solat sampai Hasan dan Husain boleh main atas belakang Rasulullah sampai Nabi sujud tak bangun-bangun kan. Sampai Hasan dan Husain dah puas main atas belakang, dah turun, baru Nabi bangun. Nak kata betapa Nabi bagi pendedahan pada anak cucu cicit dia tentang solat. Begitu juga Quran lah. Quran, kalau kita nak anak kita ni ada minat nak hafal Quran, kita dulu yang kena baca dengan dia, kena banyak. Kalau orang kata lawak kereta tu,
Selain daripada kita buka Quran, kita sendiri yang baca Quran, sentiasa pegang Quran, tunjuk Quran, bagi pendedahan kepada anak-anak, pelajar-pelajar yang hafiz Quran. Jadi anak tu sendiri akan terdedah daripada awal. Kalau buka kereta, masuk kereta je bunyi lagu, kejap-kejap malam masih muda. memang tak siang-siang lah jawapannya kan. Jadi benda ni penting kalau kita bagi pendedahan. Jadi tahniahlah kepada Puan Aziani kan. Bagi pendedahan daripada awal lagi, sejak kecil bersama keluarga pula tu. Dan saya selalu sebut dekat parent-parent Kak Akmal lah, jadikan misi anak kita hafiz Quran adalah misi keluarga. Bukan misi anak kita seorang je. Betul. Sebab Kadang-kadang guru pertama anak-anak adalah ibu sebenarnya Ustaz. Ya Ibu betul. sebenarnya. Saya memang kita nak sesuatu tapi kita tak ada. Contohnya saya nak anak saya hafiz tapi saya bukan hafizah. Tapi jadi pengorbanan banyak benda yang kita kena sabar, kita kena buat pengorbanan, kita kena ubah. Betul. Perubahan tu memang betul. Nak ubah tu yang nak ubah tu betul mencabar tu. Betul Ustaz, betul. Saya pun kadang saya sebenarnya macam Abang Wafi, dia best student juga dulu daripada sekolah SBP, daripada sekolah asrama penuh, saya keluarkan dia masuk tahfiz semua. Memang mula-mula tu adalah juga kecaman daripada family apa semua kan. Memang ada yang tu tak dinafikan, tapi kita, macam alhamdulillah lah kita fokus pada niat kita. Fokus pada target kita. InsyaAllah. Sekarang alhamdulillah lah. Subhanallah. Kita dapat hasil. Orang kata usaha tak pernah mengkhianati hasil. Subhanallah, betul kan? Betul. Jadi insyaAllah. Okey, saya ada soalan-soalan nak tanya Puan, tapi banyak juga orang tanya soalan-soalan, tapi tak apa. Soalan-soalan tu ada yang tolong jawabkan juga tentang interview dan sebagainya. Jadi mungkin saya, sebelum kita dah 10.30 ni, sebenarnya banyak lagi nak tanya ni, tapi betul. Kalau nak share tu memang banyak sebenarnya. Banyak sangat-sangat. Cuma mungkin satu secara ringkas lah Puan boleh sebut beza Wafi sebelum dan Wafi selepas. Mungkin Wafi sebelum masuk Akmal dan Wafi selepas masuk Akmal. Apa yang Puan nampak sangat beza dia? Akhlak dia ke? Macam mana Puan nampak beza dia? Saya nampak beza dia tu usaha dia. Usaha dia dekat Akmal dengan tempat lama tu sangat-sangat berbeza lah. Salah satunya mungkin saya kata sebabkan suka tu lah. Usaha dia dekat Akmal, bila dia masuk Akmal tu 360 darjah dia boleh berubah. Sampai saya pun di luar target saya sebenarnya. Dia akan khatam dalam masa 2 bulan 22 hari. Dengan skipnya tasbih apa semua. Daripada Akmal tu memang banyaklah perubahan yang positif dengan dia, dengan target dia, dengan rasa tanggungjawab dia. Memang dia buat betul-betul. Memang dia buat betul. Saya pun sebenarnya saya tak terfikir macam mana dia boleh nampak target dia macam ni dan dia boleh kejar. Rupanya daripada daripada kerjasama murabi dia kan, laturkan jadual, dia kata awak follow je nanti awak akan nampak betul. Dia kata bila kita ikut je apa yang guru kita suruh buat, InsyaAllah jalan tu dipermudahkan. Sebenarnya dia kata bila ikut cara Ustaz Yusof ni, banyak skill yang dia dapat. Tapi dia cuma fokuskan pada satu skill je lah. Alhamdulillah lah dia kata. Dan kunci dia kata dekat Akmal ni dia kata seka yang positif bagi dia. Dia tak pressure dekat situ. Dia menghafal dengan tak pressure ni dia seronok sebenarnya. Dia jadikan hafazan tu seronok. Memang seronok. Memang nampak dia seronok. Subhanallah. Dekat tempat lama tu Ustaz, dia asyik nak berhenti je. Asal cuti je tak nak pergi. Macam-macam alasan dia akan buat. Dia akan sakit lah apalah. Dia nak berhenti je. Tapi dekat Akmal ni, ujian dia untuk dia khatam dengan syahadah ni pun memang masalah kesihatan. Tapi dia tetap nak pergi. Dia tetap buat ulangan kat rumah semua. Alhamdulillah. Saya sebenarnya terhutang budi dengan Akmal sebenarnya. Allah Akbar. Alhamdulillah. Sebab tu satu benda yang kita tekankan sangat-sangat di Akmal ni bukan hanya pada mujahid pelajar-pelajar, tapi guru-guru pun. Kita selalu sebut trust the process. Ni kunci dia. Kita tengok rahsia kejayaan Adam Wafi ialah dia trust proses tu. Proses yang kita susun untuk dia betul-betul percaya. Dia tak ragu dah. Dia kata murabi susun macam ni untuk dia follow betul-betul.
Kan? Dia tak ada kata masa sekolah lama kita buat macam ni okey, ataupun setengah orang bila berhijrah ni dia masih lagi terikat dengan cara lama. Betul. Kan? Ataupun Betul. mungkin dulu saya buat macam ni okey je. Kan? Dia tak nak buang macam ada stereotip dalam kepala dia kan. Tapi bila kita ada satu sifat trust the process, benda ni sangat penting. Bukan hanya Wafi tapi guru-guru. Guru-guru, apa yang Ustaz Yusof susun tu sebenarnya dibincang dengan peringkat Akmal. Akmal susun macam ni, buat macam ni. Yang sebab kita sentiasa ada perbincangan Ustaz Yusof dengan Mudir dengan saya, dengan pengurusan Akmal. Setiap pelajar semua kita bincang. Kalau pelajar macam ni buat macam ni, pelajar macam ni buat macam ni, pelajar macam ni buat macam ni. Itu proses. Jadi kita selalu sebut, okay, Ustaz Yusof, trust the proses. Ini proses kita. Ustaz Yusof zaman dia belajar pun dia ada proses lain. Kan, dia tak sama dengan dia Akmal. Setiap ustaz dia ada latar belakang berbeza sebab setiap guru-guru ni pernah belajar sekolah ni, pelajar belajar sekolah ni, pelajar belajar sekolah ni. Di Akmal kita sistemkan benda tu dan proses tu kita sistemkan untuk pelajar ni macam ni. Sebab tu di Akmal kita ada data risau bersasar. Setiap guru, setiap fasa dia kena buat borang, isi borang tu. Pelajar semua benda daripada maklumat keluarga sampai kesukaan dia, hobi dia, sampai ke dia punya kita kata skill yang dia ada. Semua kita catatkan benda tu dan kita keluarkan satu teknik yang sesuai. Okey, pelajar ni macam ni. Pelajar ni macam ni. So Ustaz Yusof trust the process. Ustaz Yusof bawa proses tu pada Wafi dan Wafi berjaya alhamdulillah. Betul. Macam Wafi tu dia masa memula masuk Akmal tu dia sebenarnya shock juga sebenarnya Ustaz. Dia terkejut dengan sistem Akmal tu. Dia kata macam mana ni nak hafal 4 5 muka surat satu hari, 2 3 muka surat satu hari ni, dia cakap. Macam tak yakin dia kata. Saya cakap dengan dia kena buat perubahan. Dah lama dah buat hafazan sambil tidur. Saya kata dah lama lena dah. Saya cakap. So bangun, buat, ikut je, follow je apa yang Akmal buat, follow je, insyaAllah boleh. Dia kata Angah cubalah. Dia kata Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Orang kata sistem yang Akmal bagi pada dia tu tak membebankan dia. Tak membebankan dia. Alhamdulillah. Saya rasa walaupun nampak macam beban kan, tapi tak membebankan. Tak tahulah Ustaz, saya tengok dia happy je, tak tahu dia. Cuma saya tanya dia macam mana buat ulangan sampai 12 juzuk apa semua satu hari sekarang kan. Dia cakap seronok, cuma penat mulut dia cakap. Itu je. Tapi nampak dia seronok sebenarnya. Memang nampak dia seronok. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ni pun alhamdulillah hari ni pun dia dah khatam 30 juzuk kan hari ni. Untuk 3 ulangan masa saya. 3 kali ulangan lah. Alhamdulillah. Kejar betul maraton dia ni. Memang dia cakap tahun sekali ni memang Angah memang nak dapatkan target juga macam mana sebab tak pernah join yang maraton ni dia kata. Alhamdulillah. Sebenarnya apa yang Wafi hadapi tu memang kita hadapi. Itu pengalaman saya sendiri juga. So kita tengok pengalaman kita bawa pada Akmal. Cerita perubahan tu. Saya dulu kalau kata abang pada Wafi hafal 7 tahun, saya Puan hafal Quran 30 juzuk 9 tahun. 9 tahun. Dulu saya nak cerita pada orang saya malu. Tapi sekarang ni saya cerita sebab ini pengalaman kita yang mengajar kita. Bukan sebab kita tak pandai, bukan sebab kita tak cerdik. Bukan sebab kita tak boleh buat. Sebenarnya kita boleh buat tapi banyak benda yang kita belajar zaman kita dulu. So kita dah nampak ini bendanya, ini dindingnya, ini bloknya. So kita cuba bawa dia Akmal supaya tak ada blok-blok tu. Betul. Jadi saya pelajar takkan semua pelajar nak kena 4 5 tahun 9 tahun macam saya kan. Jadi benda-benda yang Adam hadap sekarang kan. Jadi contoh masalah circle, masalah masa yang ada, guna peluang yang ada. Benda tu kita belajar dulu dan kita apply sekarang. Macam saya dulu sebelum saya masuk sekolah saya yang terakhir selepas saya 9 tahun proses tu, sekolah macam-macam. Sekolah terakhir saya Mak Tafil Al-Quran dari Terengganu, Mak Tafil Kerajaan Negeri lah. So situ circle-nya berbeza, caranya berbeza, sistemnya berbeza. Saya berubah. Masuk sekolah baru, sekolah terakhir tu, saya percaya proses yang ada walaupun sistem berbeza. Sekolah lama ada sabak, sabki, manzil semua sekali. Masuk sekolah terakhir tu dia tak ada sabak-sabak dah. Dia hafal je. Ulang, lu fikirlah sendiri. Itu sekolah tu. Lagi berat Lagi berat. Tapi alhamdulillah, di sekolah tu yang kuat je circle. Circle dia, siapa tak jaga ulangan memang satu sekolah tu macam anggap dia ni ceroy lah. Dia ni memang macam dipandang atau pulau dia macam dipandang lekeh lah. Kita tak nak dalam macam dia ni tak mengulang.
Lepas tu ramai pula circle tu masing-masing jaga ulangan. Jadi kita bila duduk dalam circle tu, kita berubah dan kita trust proses tu. Betul. Betul. Proses Kena yang ada berubah. trust dan dia boleh mengubah kita. Itu yang kita bawa di Akmal. Kita buat circle, kita ada proses yang betul, pelajar ikut proses, insya-Allah dia boleh all out. Betul. Betul. Jadi Cuma saya pengalaman pesan kita dengan adalah ya, saya pesan subhanallah. dengan Wafi, jaga adab dengan guru, jaga adab dengan kawan-kawan. Itu yang penting. Untuk dapatkan circle yang bagus, diri kita yang kena jaga sebenarnya. Okay, Pan, kita dah 10.30 lebih ni. 10.30. Yelah. Kita memang semasa lagi tak bergerak. Ramai penonton kita tak bergerak daripada kita dengar, Ya dia seronok je kan. Komen pun subhanallah. Ada komen daripada Umi Najla. Alhamdulillah, tahniah Kak. Anak soleh, insya-Allah anak saya Ahmad Naufal Rifai. Temuduga Akmal esok. Mohon sahabat-sahabat dan ustaz-ustaz doakan anak saya berjaya masuk Akmal. Arwah ayah dia dulu nak sangat anak hafal Quran, subhanallah. Doakan dia, mudah-mudahan usaha ini memberi sedikit pahala untuk arwah ayah dia, insya-Allah. Allah rezeki. Mudah-mudahan. Jadi mungkin saya nak respon daripada soalan ataupun komen dari Puan Umi Najla ni. Mungkin apa saranan dan galakan daripada puan untuk parent di luar sana supaya boleh bantu all out anak-anak masing-masing, insya-Allah. Oh, bagi parents yang ada anak yang ada anak belajar dekat Akmal ni, saya sarankan banyakkan doa dan jangan serahkan usaha untuk kita jadikan anak kita hafiz tu 100% pada sekolah, pada guru, pada murabiah dia orang. Malah kita juga mak ayah sebenarnya kena ambil juga tugas tu sebenarnya. Kena orang kata ambil tahu juga pasal hafazan. Betul, sekolah memang akan hantar report kepada kita kan. Macam saya pun tetap jumpa Ustaz Yusof juga. Memang akan bertanya juga macam mana apa semua Wafi apa semua kat sana. Jadi saya rasa parent yang ada anak yang belajar tu, itulah saya kata jangan serahkan pada guru 100% lah. Malah kita pun mak ayah kena raikan juga guru-guru yang handle anak kita kat sana tu. Sebenarnya guru-guru tu lebih stres daripada anak-anak kita sebenarnya dekat sana. Sebab nak capaikan target kita kat luar ni. Jadi itulah yang saya cakap, jangan kita serahkan pada murabiah 100%. So kita juga main peranan. Kita juga ada peranan sebenarnya. Supaya anak kita orang kata dapat keberkatan daripada guru dia orang. InsyaAllah kalau kita raikan guru dia orang, insyaAllah anak kita akan orang kata akan dipermudahkan. Lagi satu, saya sebenarnya sepanjang anak belajar cari ilmu Quran ni, saya ingat guru saya pesan, kalau anak kita rasa susah dalam hafazan, memang akan ada. Anak-anak yang menghafal Quran ni memang akan ada rasa susah, cabaran diorang nak berhenti, memang ada. Jadi dia kata banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah ni niat atas nama anak agar dibukakan simpulan kesusahan anak dalam cari ilmu jalan Allah, dia kata. Banyakkan sedekah. Jadi alhamdulillah saya pun daripada situ saya belajar, walaupun sikit-sikit pun kita istiqamah sedekah atas nama anak kita. Supaya Allah permudahkan. Alhamdulillah lah Ustaz, dengan sedekah ni sebenarnya besar fadilat dia sebenarnya. Besar sangat. Dan dalam sedekah tu saya tak adalah minta Allah gantikan kita anaknya, tak ada. Serahkan apa yang Allah nak bagikan pada kita. Cuma kita minta anak-anak yang soleh dan solehah. Macam mana cara sekalipun kita terima. Yang penting anak yang kita minta tu anak yang soleh-solehah. InsyaAllah. Saya tertarik bila Puan sebut secara kesimpulannya daripada apa yang Puan sebut tentang saranan kepada ibu bapa ni. Yang pertama doa. Betul. Jangan tinggal doa. Yang keduanya Puan sebutkan tadi tentang jangan serah 100% kepada guru-guru dan guru sekolah semata-mata. Kan? Sebab tu di Akmal ni sistem kita tiga segi keramat yang dia selalu sebut. Bila parent datang hantar anak ke Akmal, kita akan bagi induction, kita akan bagi tahu Akmal sistem kita 3 segi keramat. Satu, paling banyak yang berusaha adalah guru-guru lah 70% dia peringkat sekolah dan guru. Kemudian baki lagi 70%, baki lagi 30%, 20% mungkin pelajar tu. 10% parent mesti berada dalam sistem. Sebab tu kita buat report, kita buat weekly focus, kita buat pertemuan, kita galakkan para guru, para ibu bapa sentiasa communicate dengan mudir.
Sentiasa communicate dengan mudir, sentiasa bincang. Jangan diam je kan. Tak bergerak, Saya tak sebenarnya respon. saya mungkin saya itu golongan saya lah yang banyak diam dengan mudir sebenarnya. Saya banyak bila saya jumpa dengan Wafi. Saya bila dia balik rumah, saya cuba tasmik dia punya hafazan walaupun satu juzuk. Alhamdulillah lah, tengok kemantapan dia apa semua tu, memang aku memang betul-betul jagalah hafazan anak-anak kita. Alhamdulillah. Jadi itulah tu yang saya sebutkan tadi. Kita bagi galakan kepada semua parent yang hantar anak, mungkin Puan Umi Najla, nanti dah anak masuk akmal insya-Allah, pastikan sentiasa kita ibu bapa sentiasa berperanan. Dalam 10% tu sentiasa main peranan, kena pastikan anak capai target, kena sentiasa tanya, kena sentiasa communicate dengan mudir, kena dalam sistem. InsyaAllah kalau pengalaman kita di akmal ni boleh dikatakan majoriti, hampir keseluruhan anak-anak yang berjaya sebab apa? Sebab ibu bapanya bagi peranan, bagi komitmen. Kalau dapat bagi komitmen, insya-Allah kita akan dapat tengok hasil yang cepat insya-Allah. Dan bila Puan cerita pasal sedekah tadi pun, yalah memang itu resepinya. Nabi sebut wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah ni akan bantu seorang hamba selagi mana hambanya itu bantu hamba Allah yang lain. Kita bantu orang, Allah akan bantu kita. Itu memang resepi dia. Dan alhamdulillah Puan Wani memang guna betul-betul resepi tu kan. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala bantu insya-Allah. So saya rasa mungkin kita yang terakhir ni, saya ingat nak dengar Puan cerita tentang mungkin ada apa rahsia amalan rahsia. Mungkin ada ke selain daripada sedekah, ada ke amalan rahsia yang Puan buat yang menyebabkan, ya kadang-kadang ada setengah orang ada zikir rahsia, ada amalan yang ambil daripada tok guru dia kan, ada amalan rahsia yang Puan ambil ataupun Puan amalkan sehingga Allah bantu dan Allah permudahkan. Ada ke selain daripada sedekah Puan, ada ke? Saya amalan istimewa tu memang tak ada lah Ustaz. Cuma apa yang saya ingat suami saya pesan kita. Jap. Pesan suami juga kita simpan kejap. Sebab kita nak tengok nak benda tu jadi rahsia. Bukan rahsia tak nak cerita, rahsia sekarang ni. Sekejap lagi kita nak share benda tu. Tunggu sehingga ke akhir rancangan. Apa pesanan suami Puan Nur Aziani ni sebenarnya yang sangat istimewa. Sebelum tu kita nak tengok video sikit. Satu video khatam Wafi. Video khatam Wafi. Dan ada video seterusnya. Sebelum kita dengar pesanan istimewa suami Puan Arziani, kita sama-sama lihat dulu video ni insya-Allah. Silakan. Bidadaku sematkan agar kami jadi hafiz Al-Quran. Samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Inna billahi sadaqallahul azim. Takbir. Allah. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, itu dia, subhanallah. Mengimbau kenangan betul Puan Betul. Alhamdulillah, senyum, subhanallah, rezeki. Lepas ni dia akan mencipta satu kejayaan baru, iaitu syahadah
Emperor Syahadah insya-Allah. Saya tak sabar nak tengok pentas haflah takrimi tahun depan naik dengan jubah hitam dengan serban emas. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. Okey Puan, mungkin yang terakhir kan, ramai yang menunggu-nunggu yang terakhir ni. Mungkin ada tips sebelum cerita tips, mungkin terakhir, mungkin ramai di luar sana nak dengar. Apa pandangan Puan tentang sistem Akmal? Pandangan saya tentang Akmal ni sebenarnya sistem yang sistematik sebenarnya. Sistem yang kita tak akan dapat sebenarnya. Tak akan dapat dengan mudah. Sistem dia yang menjaga, orang kata macam Ustaz cakap kan, orang atasan menjaga seka guru apa semua. Guru menjaga seka murid-murid apa semua. Sebenarnya sistem Akmal ni memang saya harapkan satu masa Akmal ni boleh pergi jauh. Sukses lah. Sebab sistem ni memang ramai sebenarnya mak ayah kat luar tu nak anak-anak hafiz dalam kehidupan sebenarnya. Tapi nak jumpakan teknik ni membuatkan anak-anak fed up sebenarnya menghafal. Sebab Quran memang susah Ustaz. Tapi bila di Akmal ni dengan sistem Akmal ni mampu melahirkan hafiz-hafizah ni dalam masa kurang setahun dah ramai sebenarnya. Dah ramai. Jadi teruskanlah dengan sistem tu. InsyaAllah masa akan datang memang akan lahir lagi ramai. Jadi saya suka sangat nak wawarkan mak ayah kat sana, siapa yang ada anak saudara mara ke yang nak betul-betul yang nak anak hafiz ni, joinlah Akmal. Join Akmal tak rugi. Walaupun kadang-kadang, maaf ya Ustaz, kadang-kadang yuran ni kadang-kadang keras tapi hasil dia kita akan dapat yang orang kata kualiti. Dengan kualiti pun sekali kita akan dapat sebenarnya. Kita tidak, orang kata anak kita menghafal tak ada kualiti. Kita tak nak. Kuantiti juzuk berapa satu hari dia baca sebenarnya itu tak penting. Yang pentingnya kualiti. Jadi saya dah dapat kualiti tu. Dalam masa yang singkat saya dah dapat kualiti. Alhamdulillah. Saya bersaksikan anak saya menghafal Al-Quran dekat Akmal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting kualiti tu kan. Kita jaga kualiti. Sebenarnya agak struggle sebenarnya Akmal ni. Agak sangat-sangat struggle. Kita nak jaga masa yang singkat dan kita nak jaga kualiti. Sangat struggle. Sehingga setengah-setengah orang pun dah agak skeptikal dengan Akmal. Dia kata, ini mesti ngapal saja ni, tak ngulang ni. Betul Ustaz. Sebenarnya pengalaman saya ada situ. Ada orang cakap, dia kata saya dengar Akmal ni, dia kata ada murid ni menghafal saja tapi tak ingat. Saya sebelum masuk wafi. Jadi saya cakap, saya ketepikan kata-kata orang. Saya yakin, macam Ustaz cakap, kalau kita yakin dengan target kita, insya-Allah. Jadi saya yakin dengan target saya dekat Akmal. Saya tak tahu kenapa, saya tak study pun tentang Akmal apa semua ni. Sebenarnya sebab Ustaz Riza dekat situ. Jadi jadi Ustaz Riza pun dah kenal wafi macam mana dan saya memang cari tahfiz yang boleh jumpa anak ni seminggu sekali. Sebab wafi ni memang dia kalau tak jumpa saya 2 minggu, saya tak tahu dah macam mana keadaan huru-hara agaknya. Jadi saya memang seronok dah jumpa satu pusat tahfiz ni setiap minggu boleh jumpa. Lepas tu dengan peraturan ketat sebenarnya tapi anak enjoy. Anak saya enjoy dekat sekolah sini. Jadi kata senanglah untuk kita pasang target pada anak sebenarnya. Ya, subhanallah. Sentuhan parent tu, dia Akmal ni kita tak nak anak-anak putus sentuhan dengan parent. Rugi sebenarnya bila kita hantar anak kat sekolah, lepas tu kita jumpa jarang-jarang. Sedangkan sentuhan parent paling magic tu sentuhan parent. Murabi ada magic dia, tapi yang paling magic sebenarnya ibu dan ayah. Paling magic. Kalau kita gunakan sentuhan tu rugi sangat-sangat kan. Betul. Sebab saya tanya pengalaman anak pertama saya bila duduk tahfiz yang 40 hari baru boleh jumpa sekali mula-mula masuk kan. Lepas tu sebulan sekali. Bila kita jumpa dia tu memang banyak cerita yang dia nak cerita. Tapi kita nampak emosi dalaman dia tu macam terganggu sebenarnya. Ibu kita dapat rasa tau anak kita macam mana ceria ke tidak semua kan. Jadi anak ni nak jaga hati kita, dia okey. Okey itulah yang sampai 7 tahun tu. Jadi saya bila dekat Akmal ni memang saya jumpa apa yang saya nak dan apa yang wafi nak. Jadi alhamdulillah lah, saya memang orang kata macam mana, memang alhamdulillah jumpa dengan Akmal ni.
dengan sistem dia semua memang bagus lah. Memang anak-anak takkan stres, takkan rugi. Memang takkan rugi dengan kalau join Akmal. Jangan risau bab bayar, bab yuran apa semua tu, sebab kalau Allah dah letakkan anak kita dalam bidang ni, yakinlah dengan rezeki anak. InsyaAllah ada rezeki anak. InsyaAllah. Kita pun macam puan sebut lah, yuran memang keras. Memang keras sikit lah. Tapi keras-keras tu pun sebab kita dah all out bincang. Kalau bincang Betul. bab yuran ni, pengerusi Tuan Haji Hussein Ismail, dia sampai bertepuk meja dalam meeting tu. Kalau ikut dia ni, kalau ikut Haji Hussein Ismail ni, dia ni pengasas pasti. Dia pengasas pasti, Ya. dia pengasas unit amal. Dia kalau ikut jiwa dia nak bagi free tu. Kalau ikut jiwa dia. Kosti Niat dia. tinggikan smart belanja, betul. Tapi sebab jiwa dia pengerusi NGO Yayasan Amal. Orang-orang NGO, orang kebajikan ni memang jiwa nak bagi free je. Tapi oleh kerana kos kita yang sangat-sangat tinggi dan sebagainya, nak kena jaga kelas kita kecil, 8 orang satu kelas, guru ramai. Jadi kita terpaksalah pusing-pusing. Sekarang ni pula dah mula catering nak naik harga makan lah. Kita dah mula pening lah. Tapi insyaAllah mudah-mudahan Allah bantulah, Allah bantu. Kita sama-sama bantu sebaik mungkin. Kita bantu agama Allah, Allah bantu kita insyaAllah. So yang terakhir puan, sambung cerita tadi yang puan sebut tadi, apa pesanan suami yang puan pegang tu sehingga menyebabkan alhamdulillah usaha untuk bantu Wafi, bantu abang dia, bantu adik dia nanti insya-Allah jadi hafiz terlaksana insya-Allah. Apa pesanan keramat tu? Insya-Allah. Okey, dalam bidang Quran ni Ustaz, sebenarnya macam saya cakap tadi, anak-anak akan tempuh cabaran yang memang hebat. Orang kata dugaan dia tu memang hebat lah. Jadi saya banyakkan doa juga. Kemudian suami pesan dengan saya, banyakkan doa untuk murabbi anak-anak kita. Banyakkan doa untuk kawan-kawan anak kita. Sebab diorang ni banyak masa di sekolah sebenarnya. Jadi antara murabbi dengan kawan-kawan tu lah yang akan orang kata energi yang positif akan meresap pada anak-anak kita. Jadi saya sebenarnya kalau anak-anak ni nak kata banyak doa untuk anak-anak ni rasanya tak banyak sangat kot. Cuma saya ingat pesan dia, banyakkan doa pada murabbi dia, banyakkan doa pada kawan-kawan, banyakkan doa untuk orang. Jadi alhamdulillah lah Ustaz. Alhamdulillah. Subhanallah. Ni first time saya dengar. First time saya dengar ibu bapa yang mengaku doa untuk para murabbi, guru-guru. Biasa kita dengar doa untuk anak-anak, doa untuk mak ayah kan. Tapi bila puan sebut pesanan suami tadi supaya banyakkan doa untuk murabbi-murabbiah, saya jadi terharu jugalah. Jadi saya macam baru sedar rupanya Allah bagi kekuatan pada kami di Akmal ni, usaha sehabis daya, buat macam-macam, perah otak hari-hari. Dan Allah bantu, Allah bagi idea macam-macam. Kalau nak kira idea tu, kita ada workbook di Akmal. Pelbagai idea, banyak lagi idea yang kita tak buat lagi. Dan kita dah buku kan, macam-macam idea, kita tak sempat buat semua pun sebab kita nak fokus pada benda yang betul dulu. Idea banyak tapi nak kena fokus ini dulu. Rupa-rupanya benda tu datang daripada berkat doa para ibu bapa yang doa di belakang kami, yang kami tak tahu. Jadi alhamdulillah, terima kasihlah pada puan, pada ramai lagi ibu bapa yang di luar sana yang mungkin orang kata fi zahril ghaib. Antara doa yang sangat makbul ialah doa saudara kepada saudaranya yang kadang-kadang saudaranya tak tahu. Ini yang Nabi SAW sebut, doa yang sangat makbul. Doa saudara yang mendoakan saudaranya yang dia ni tak tahu pun orang doa kat dia. Tapi ada orang doa untuk dia. Ini antara. Jadi alhamdulillah Akmal dapat pergi sampai tahap ini sekarang. Alhamdulillah, malam ni baru saya macam sedar betul-betul ini berkat doa daripada para ibu bapa yang sentiasa mendoakan kami. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyaklah insya-Allah kepada puan, kepada suami dan kepada ramai lagi ibu bapa di luar sana yang tak putus-putus mendoakan kami insya-Allah. Dan kami di Akmal ni kita ada visi kita by the year 2027, asal 2025 tapi 2027 sebab kita terpaksa anjak sebab isu COVID 3 tahun tu mengganggu target kita. By the year 2027 insya-Allah kita nak jadi peneraju dalam Fast Track Tahfiz Academy di Malaysia insya-Allah. Dan kita ada misi kita yang pertama anak-anak pelajar-pelajar hafiz tahun. Yang kedua kita nak jadi anak-anak pelajar tahfiz ni dia mengamalkan semua nilai-nilai Akmal kita ajar kat Akmal.
Yang ketiga, kita nak akmal jadi pelengkap kepada sistem pendidikan di negara kita. Macam Puan sebut tadi kan, harapan pada akmal boleh pergi lebih jauh, sistem pergi lebih jauh. Kita memang berpandangan, kita letakkan target tahun 2027, insya-Allah kalau Allah permudahkan, sistem akmal ni masuk dalam sistem pendidikan negara. Alhamdulillah. Sekarang ni kan dah tak ada UPSR. UPSR dah tak ada. Betul. Jadi why not, mungkin akan datang sistem pendidikan negara kita ni, sekolah-sekolah kebangsaan pun, khususnya pelajar-pelajar yang Islam, kalau dia tak hafal Quran pada darjah 6 tu sampai hafiz sekalipun, dia boleh, setiap pelajar yang keluar daripada sekolah kebangsaan pun, dia ada certain juzuk yang dia hafal dengan sistem akmal. Kan? Betul. Mungkin dia Sampai pelajar betul. Macam suami saya pun cakap, dia kata harapan dia lah akmal ni, dia bukan untuk hafazan saja. Masa akan datang, akmal ni akan buat juga untuk naung sorof supaya pelajar yang menghafaz Quran ni dia faham. Dia faham isi kandung Quran tu sikit sebanyak semua. Walaupun tak banyak, tapi apa yang dia akan bawa keluar tu, dia akan dapat isi dia dengan detail. InsyaAllah, kita memang ke arah tu Puan. Kita memang merancang. Kalau Ayah Haji Hussein Ismail tu, pengurusi kami, dia dah plan dah akmal sampai tahap college. Dah daftar pun college tu. Alhamdulillah, senang kan? Dia dah Senang daftar sarung dulu. dengan anak kita nak betul. Cuma perjalanan tu memang mencabar lah. Cuma dah college di IUC dia dah daftar, apa dia nak buat lepas ni, IGCSE lah, macam-macam dia dah plan dah tu. Sampai kami di peringkat bawah ni, pening kepala nak buat. Dia punya pandangan ke depan tu terlalu jauh tapi sangat jelas. Tapi insya-Allah lah, berkat doa daripada ibu ayah sekalian, insya-Allah Allah permudahkan dan kita akan pergi kepada itu juga nanti insya-Allah. Kalau ikut Haji Hussein, lepas hafiz Al-Quran, hafiz hadis pula. Kan? Nak ke situ pula. Nak akan belajar bahasa Arab pula. Macam-macam lah. Tapi kita stick dulu plan pada akmal ni. Kita perkemas dan perkuatkan akmal sampai nanti kami peringkat pengurusan akmal ni boleh tinggalkan akmal ni kepada muda-mudi yang ada sekarang. Kami naik fokus untuk college dan sebagainya. Jadi itu perancangan lah. So, mudah-mudahan by the year 2027 nanti insyaAllah hala tuju kita boleh berjaya melahirkan 3,000 orang hafiz setahun insyaAllah. InsyaAllah itu cita-cita kita semua insyaAllah, berkat daripada doa semua ibu bapa yang bersama. Ni ada Puan Nur Rashidah Dahlan, ni ibunda kepada Muaz. InsyaAllah ni ramai parent-parent yang bekas anaknya pelajar di akmal, yang baru masuk akmal. Mudah-mudahan doa semua pihak, doa ibu bapa sekalian boleh memberi kekuatan kepada kami insya-Allah. Okey. So yang doakan kami ibu-ibu yang berimpian tinggi untuk sama-sama merasai kegembiraan ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Boleh rasa apa yang Puan Nur Aziani rasa, dan insya-Allah kita tak habis setakat tu. Quran Islam ajar kita, Quran ajar kita fa idza faraghta fansab, kan? Apabila selesai satu urusan, selesai saja satu target, fansab, terus bangkit untuk capai target yang seterusnya. Kan? Jadi Wafi dah capai hafiz, target seterusnya Emperor Syahadah. Habis Emperor Syahadah, apa next target? Nahwu sorof ke, mendalami Al-Quran, apa target seterusnya? So sentiasa fansab sehingga Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita semua nanti insya-Allah. So saya nak ucapkan terima kasih pada Puan Nur Aziani. Mungkin yang terakhir lah, pesanan Puan yang terakhir insya-Allah untuk semua yang ada pada malam ni. Silakan Puan. Pesanan saya untuk parents yang semua yang hadir malam ni, banyakkan sabar. Sabar, pengorbanan dan faham anak-anak tu, insya-Allah anak-anak akan berjaya. Itu yang kena faham. Sebab kadang anak ni bila menghafal terlalu susah, kita tak faham, kita ikut kehendak kita. Betul tak? Kita hanya fokus pada target kita. Kita tak faham macam mana dia mengharungi dugaan dia apa semua. So banyakkan sabar, kena ada pengorbanan. Pengorbanan ni banyak benda lah Ustaz. Kalau nak cerita pengorbanan saya rasa malam tak habis. Jadi kena ikhlaskan pengorbanan yang kita buat pada anak kita yang menghafaz Quran. Sabar dan doa je lah. InsyaAllah. Dan saya, kalau macam saya tak meletakkan, kalau mungkin ibu lain meletakkan harapan yang tinggi pada anak. Memanglah setiap ibu. Saya tak. Ustaz, saya cuba jalankan tanggungjawab mendidik anak ke arah yang saya nak.
Kemudian saya serahkan pada Allah, apa yang Allah nak bagi selepas tu saya terima. Saya pasal memang niat saya macam tu. Saya terima je apa yang Allah nak bagi. Itulah. Subhanallah. Kita Tapi letakkan sepenuh alhamdulillah, pergantungan. Letakkan sepenuh pergantungan pada Allah dan kita betul. berjiwa besar untuk menerima apa saja yang Allah nak bagi pada kita. Betul. Sebab Itu yang rahsia. usahanya anak kita, yang menentunya Allah. Jadi Ya. kita kena reda apa keputusan anak kita. Yang pentingnya sabar dan doa. Jangan putus asa sebab dugaan anak-anak menghafal ni memang banyak. Kadang-kadang dah 15 juzuk nak berhenti. Kadang-kadang dia sekarang ni anak-anak yang menghafal Quran ni otak dia bijak daripada kita sebenarnya. Dia ceritakan tentang kawan-kawan yang dah berjaya kat luar apa semua itu ini apa semua dia dah terlambat apa semua macam-macam lah Ustaz. Kita dengar je orang kata doa supaya target yang untuk hafizkan anak kita ni tercapai. InsyaAllah kalau kita didik anak kita kejar akhirat, dunia tu akan berlari. InsyaAllah. Betul. Sebab saya dah alami anak pertama. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah, satu pesanan yang cukup menarik daripada Puan Nur Aziani, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berjiwa besar, menerima apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala susun pada kita, insya-Allah. Allah akan bagi apa yang terbaik untuk kita, bukan Allah hanya bagi apa yang kita nak. Allah bagi apa yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Okey, jadi terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Saya nak tutup, sebelum saya tutup malam ni, tuan-tuan sekalian, mungkin ramai yang tanya tentang bangunan Akmal. Kan khususnya Akmal di Terengganu, saya balik mengundi baru ni, kita dah tengok macam dah 85% siap. Cuma mungkin masa kita buka untuk infak, siapa je kan di kalangan ibu ayah yang nak infak, nak bagi sumbangan, sebab banyak lagi sebenarnya nak kena buat tu. Nak kena furnishing lagi, pasang tile lagi. Jadi mungkin makan dalam 1.5 juta lagi untuk kita selesaikan semua sekali. Doakan mudah-mudahan sebelum tahun depan pelajar-pelajar boleh masuk bangunan tersebut, insya-Allah, dan kita boleh perkasakan sistem Akmal ni, boleh bantu ramai lagi yang nak masuk, khususnya Akmal di Terengganu lah. Akmal Syabab Terengganu dah penuh sangat. Dia punya bangunan tu dah lah bangunan lama, rumah kampung, rumah buruk. Kemudian kita nak masuk dalam bangunan baru, agak mencabar. Jadi kita usaha sebaik mungkin, insya-Allah, mudah-mudahan Allah permudahkan. Dan tuan-tuan sekalian, saya nak tinggalkan puan-puan sekalian dengan sama-sama menonton video bangunan ini, insya-Allah. Dan sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Nur Aziani yang sudi meluangkan masa malam ni bersembang, chat sampai pukul 11 malam ni. Rasa nak pukul 10.30 ni. Beralik pula bersembang sampai 11 malam. Insya-Allah. Seronok sebenarnya. Nak sharing ni memang seronok Ustaz sebenarnya. Ya, sangat tapi banyak kan. Masa. Banyak benda kita nak kongsi, sebab kita tahu bila kita kongsi, kita dapat memberi inspirasi, dan dengan apa yang kita kongsi tu Allah bantu banyak lagi kita, insya-Allah. Betul, insya-Allah. Kalau kita kongsi ni, insya-Allah dia makin bertambah dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi keberkatan, insya-Allah. Alright, tuan-tuan sekalian, sambil saya tinggalkan puan sekalian, saya nak cakap terima kasih kepada Puan Nur Aziani sama-sama pada malam ni, insya-Allah. Insya-Allah ada rezeki akan datang. Mungkin adiknya pula, kita buat perkongsian tentang adiknya pula nanti, insya-Allah. Katanya nama Akmal juga. Insya-Allah. Mungkin kisah kejayaan syahadah Wafi pula nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu, insya-Allah. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan jazak puan. Terima kasih banyak puan. Dan sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis, dan juga sama-sama kita tonton video ini, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.